Okay. So the process is to be spontaneous. Okay, tadi cikgu terang tentang radioactivity ataupun radioactive decay, perputaran radioaktif. Sudah berlaku secara spontaneous disebabkan oleh it is not influenced by any physical factors such as temperature, pressure and time. Okey, dia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor fizikal ataupun faktor-faktor luaran. Contohnya selalunya kalau pokok contohnya, kalau nak menghasilkan kalau nak berlaku proses transpiration contohnya, dia affected by physical factor disebabkan oleh dia kena tengok matahari, dia kena tengok temperature dia macam mana, okey, ada light ataupun tidak, okey. Itu contohnya kalau untuk transpiration. Tetapi kalau untuk proses bagi radioactive decay ni, proses perputaran ni berlaku secara spontan. Maksudnya bahan radioaktif itu sendiri yang akan menghasilkan stable elemen. Stable elemen untuk radioaktif tersebut So dia berlaku secara spontan, dia tidak dipengaruhi kalau contohnya bahan radioaktif tersebut kamu letak kat tempat yang panas, sebabkan panas tersebut dia menjadi decay, perputaran, tak. Dia bukan disebabkan oleh pressure juga, okay? Dia bukan disebabkan fizikal, dia spontaneous, berlaku secara spontan, azali. Memang behavior untuk apa dia ni, bahan radioaktif tersebut begitu, dia terhasil sahaja dia akan berlaku proses perputaran untuk dia jadi stable. So dia berlaku secara spontan tanpa dipengaruhi oleh apa-apa faktor. Okay? Tak dipengaruhi oleh apa-apa faktor. Okey, baik, seterusnya. Emission radioaktif is random means dia berlaku irregular interval, maksudnya dia tidak sekata. Dia punya perubahan dia tidak sekata dan does not occur in the same rate. Setiap bahan radioaktif tersebut dia tidak berlaku proses perputaran dalam rate yang sama. Contohnya satu bahan dengan bahan yang lain rate yang berbeza-beza. Sebab itulah kita panggil sebagai random. Kita tak boleh kawal lah benda tu. Benda tersebut dia berlaku macam tu je. Kita tak boleh kawal. Okay, baik. Okay, kalau kamu tengok kat sini describe what happened to an atom when it undergo radioactive decay. When apakah yang berlaku pada atom tersebut apabila berlakunya proses perputaran radioaktif? When a radioactive nucleus decay, its nucleus break up, emit an alpha particle or beta particle and energy and form a new atom of different element. Okey, nanti kamu akan belajar berkaitan dengan alpha dan juga beta. Alpha, beta dan satu lagi kita tambah gamma. Okey, tiga benda ni kamu akan belajar. Okey. Semuanya yang kamu dah familiar di antara alpha, beta, gamma ni, gamma. Gamma kamu belajar sebelum ni berkaitan dengan apa gamma? Tulis dalam chat ya. Gamma, tajuk apa sebelum ni kamu belajar tentang gamma? Gamma ray? Ya, gamma ray. Tajuk apa? Wave, bagus. EM wave gamma ray So gamma ray ni adalah bahan radioaktif sebenarnya. Okay, rays ataupun sinar radioaktif. Okay. So nanti kita akan belajar lah dalam radioaktif ni. So apa yang dimaksudkan kat sini, bila berlakunya decay, dia akan break up, nukleus akan break up. So dia akan terpecah, break up. Bila break up tadi dia akan emit. Cikgu cakap tadi bila break up dia akan mengeluarkan emission, sinar. Emit mengeluarkan sinar. Sinar tersebut adalah sinar apa? Alpha, nampak tulis kat dalam ni. Dalam kamu punya handbook ni. Alpha, beta, okey, sinar beta, sinar alpha dan juga tenaga. Tenaga tersebut contohnya tenaga apa? Heat energy lah contohnya lah. Okay. Dan akan menghasilkan different elemen ataupun elemen yang dah stabil. Bila dia decay, dia akan emit alpha ataupun beta plus dengan energy dan bila dia dah emit, dia akan jadi makin sedikit. So makin sedikit tersebut dia jadi stable elemen lah. Okey. Baik, seterusnya, scientist measure the count rate. Okey, ini contoh eksperimen yang dilakukan oleh saintis untuk sesuatu bahan radioaktif tersebut. Okey, dibiarkan dalam masa 20 minit, setiap 5 minit dia akan ambil count rate.
per second, counts per second. Count rate ni adalah apa? Nilai untuk sesuatu radioaktif tersebut. Cumanya dia tak timbang ke apa kan? Dia hanya labelkan sebagai count rate sahaja. Maksudnya nilai dia contohnya dalam 1 second tu nilainya ada 800. Lepas daripada 5 minit, kita akan tengok dia hilang 400. Dia akan jadi nilai dia 400 ni. Kau tengok ni 800. Dalam masa 5 minit dia hilang 400. Berapa nilai yang hilang daripada 800 ke 400 ni, maksudnya dia hilang berapa? Nilai dia hilang 400 kan? So setengah daripada nilai 800 ni. 400 adalah setengah daripada 800 hilang dalam masa 5 minit. So setiap 5 minit akan berlakunya proses perebutan di mana dia hilang setengah daripada tu. Proses tersebut kita panggil sebagai half-life. Nyawa yang setengah. Maksudnya radioaktif tersebut dia akan berlaku proses perebutan. Nama proses tersebut radioactivity ataupun nama yang lain kita panggil sebagai half-life, setengah. Maksudnya count rate dia lepas daripada certain time interval dia akan hilang setengah. Dia akan hilang setengah. Contohnya 5 minit akan hilang nilai setengah. Dia akan jadi 400. Dalam masa 5 minit lagi, 5 minit yang seterusnya dia akan hilang setengah lagi. Nilai dia patutnya 200 tapi kat sini dia tulis 205 minit. 205 minit pula. 205 count per second. Okay. Tapi dia lebih kurang hilang setengah lah. 400 bahagi 2 dia akan jadi 200. Okay. 205, 200 lebih kurang. 5 minit lagi dia akan hilang lagi setengah. 200 hilang setengah daripada 200 dia akan jadi 100. Okay. Semuanya dia ada plus minus lah. 105, kadang-kadang 205. Okay, hilang setengah-setengah. Okay. So 105, 5 minit lagi dia akan hilang lagi setengah, 50. Kalaulah nilai 25 minit dia 25 minit 5 minit lagi tambah 5 minit lagi 25 minit. Apa nilai yang seterusnya untuk count rate bagi radioaktif tersebut? Tulis dalam chat. Dah hilang setengah, so nilai dia berapa? 25, okay good, betul. So ini setiap sekali hilang bagi count rate ni setengah, namanya adalah half-life. Okay. Setengah nyawa nama dia, half-life. Setengah nyawa tersebut berlaku dalam masa 5 minit. Ini untuk bahan radioaktifnya. Setiap bahan radioaktif time interval dia berbeza. Ada yang 4 minit, ada yang 1 hari, ada yang makan tahun. Okay. Berbeza-beza lah ikut kepada, ada yang second, okay, ikut kepada bahan radioaktif tersebut lah. So kalau dalam soalan ni tanya how many half-life lapse during 20 minit. Dalam masa 20 minit ni berapa kali half-life yang berlaku? Jawapannya 4 kali half-life. Sebab apa 4 kali half-life? Kamu tengok daripada 800 ni. 800 tukar kepada 400, 1 kali half-life. Ni 1 kali. 1, 2 kali half-life. 3 kali half-life. 4 kali half-life. So 4 kali half-life yang berlaku. Okay, tak apa. Yang lambat ni masuk ni nanti kamu tengok balik dalam YouTube kan. Cikgu tak dapat ulang balik dah. Okay. So 4 kali half-life untuk table ni lah. Dan tadi cikgu tanya pada kamu kalau 25 minit apa yang akan berlaku kepada count rate ni? Nilai dia berapa? Kamu jawab tadi 25. Okey, betul. Count rate ni adalah 25 count per second. Nilai dia adalah 25 nilai dia dalam 1 saat. Okey, dia adalah cara kiraan dia. Semuanya dia tak adalah dalam kilogram ke apa. Nilai untuk bahan radioaktif tersebut dikira dalam count rate. Bahan dalam per second tersebut berapa nilai, berapa count. Okay. Okay. Dan last kali kita pergi kepada karakteristik of 3 type of radioactive emission. Ini last kali lepas tu dah habis kelas kita untuk hari ini. Baik. Macam cikgu terang pada kamu, radioaktif permulaan dia unstable. Bila dia berlaku stabil jadi kecil radioactive decay, perebutan, half-life berlaku, dia akan jadi stabil. Proses perebutan tersebut dia akan berlakunya apa dalam proses perebutan tersebut? Tulis dalam chat. Dalam proses perebutan dia akan berlakunya apa? Tulis dalam chat.
Okay, bahan radioaktif unstable, dia akan jadi stable. Dalam proses perebutan tersebut, dia akan berlakunya apa? Cikgu bagi clue kat sini dalam video ni. Then check, okay, emission, betul lah. Dia akan emit, mengeluarkan sinar atau mengeluarkan sinar atau cahaya, mengeluarkan sinar. Emission tersebut boleh terbahagi kepada 3. Ini yang kita akan belajar. Alpha, beta dan juga gamma. Dalam masa dia keluarkan emission, dia akan keluarkan energi juga. So, 3 emission yang berlaku. Alpha, beta dan juga gamma. Okay. Alpha, kamu boleh tengok kat sini, alpha simbolnya adalah 42. 4 ni adalah untuk nucleon number, 2 ni adalah untuk proton number. Beta kosong dan juga negatif 1. Okay. Beta kalau gamma dia neutral, so dia tidak ada charge lah. Baik, seterusnya. Kalau alpha kalau ingat dia positif, beta negatif dia elektron. Okay. Yang ini memang kena ingat. Okay, satu-satu kan. Kalau gamma dia neutral. Okay. Charge. Kalau alpha dia plus 2 electric charge. Tengok kat bahagian bawah ni, proton number dia adalah 2. Proton number dia adalah 2. Okay. So proton number adalah positive charge, sebab itulah positif 2. Okay. Alpha adalah positif 2. Kalau beta dia adalah negative charge, sebab itulah negatif 1. Kat bahagian bawah ni negatif 1. Proton number dan juga elektron number adalah nilai yang sama. So kalau kamu tengok nilai dekat sini negatif, bermaksud dia adalah nilai untuk elektron. Nilai untuk negative charge. Charge nilai dia adalah negatif 1. Okay. Kalau gamma ray tidak ada charge, kosong. Speed. Speed di antara ketiga-tiga ni, speed yang paling laju adalah gamma ray. Dia tidak ada charge, so speed dia speed of light. Dia menggunakan speed of light. Tolong tulis dalam chat kalau siapa-siapa yang tahu nilai untuk speed of light berapa? Nilai dia. Patutnya kamu kena ingat sebenarnya nilai untuk speed of light ni. Apa nilai untuk speed of light? Tulis dalam chat nilai speed of light berapa? Speed ms negatif 1. So nilai dia berapa? Tahu? Kalau tak tahu, boleh tak tahu? Takkan tak tahu. Takkan tak ada seorang berhafal tu nilai speed of light ni. 3 darab dengan 10/8. Okey, good betul? 3 darab dengan 10/8. 3.3 tu 3 lah, nilai ada 3. 3 darab dengan 10/8 meter per second. Maksudnya kamu kena tahu speed of light C. Okay. Nilai speed of light adalah 3 darab dengan 10/8 meter per second. Okay. So bayangkan gamma ray ni dia punya speed dia adalah kelajuan cahaya. So memang laju lah. Okay. Diikuti dengan beta particle. Okay. Ni yang kedua laju. Okay. Di mana 3% daripada speed of light tersebut adalah daripada beta particle. Dan diikuti dengan alpha particle, di mana 1/20 daripada speed of light adalah untuk alpha particle. Okay. So 1, 2, 3 kelajuan ni. Ranking kelajuan gamma, beta, alpha. Okay, baik. Seterusnya. Energy. Okay. So kalau untuk gamma ray dia tidak ada energy. Kalau untuk beta dan juga alpha tersebut dia ada kinetic energy. Okay. Pergerakan kinetik. Cumanya pergerakan kinetik bagi alpha dia adalah same. Kalau untuk kinetic energy bagi beta dia adalah various, berbagai-bagai, berbeza. Seterusnya, kalau alpha dia bend to the negative plate, kalau beta dia bend to the positive plate, kalau gamma dia tak bend. Soalan cikgu, okay? Sebab apa alpha dia tertarik kepada negative plate? Sebab apa dia bend to negative plate? Tulis dalam chat. Sebab apa dia bend to the negative plate? Ni ayat dia. Bend to the negative. Ya, betul. Bagus Zaki.
Sebab dia positive charge. Ya betul Fahim. Dia positive charge. So positive charge dia akan tertarik dengan negative charge, negative plate tertarik pada negatif. So sebab tu ada band tu negatif. Kalau beta tadi dia negative charge tu tertarik kepada positif. So sebab tu tertarik pada positive plate. Okay. Kalau gamma just not band. Okay, in magnetic field kalau gamma tidak band sebab dia neutral saja, tapi kalau beta dan alpha dia band disebabkan oleh dia mempunyai charge masing-masing. Okay. Cumanya bending dia nak dibandingkan di antara alpha dan juga beta, alpha dia akan bend sedikit sahaja. Disebabkan apa? Alpha dia mempunyai berat yang lebih, big mass. Jisim yang lebih, jisim yang lebih. Kalau untuk beta, mass dia kurang, jisim dia kurang. So kalau jisim dia kurang, dia akan lebih banyak bending dia. Nak dibandingkan dengan alpha, bending dia sedikit sahaja. Sebabkan oleh dia berat. Kalau yang ringan dia akan bending lebih lagi. Sebab dia akan tertarik lebih. Okay, ionization power. Kalau alpha adalah yang paling tinggi sekali ionization. Ionization ni adalah proses di mana dia ion, dia jadi ion. Sorry, proses ion ni, satu benda elemen yang stabil, contohnya, kalau dia nak jadi ion, kita ada sekarang ni cation dan juga anion. Positif ion dan juga negatif ion. So kalau alpha ni adalah positif ion lah. So paling strongest ni disebabkan apa? Nilai dia untuk menjadi positif ion tersebut menyebabkan dia mempunyai ionizing power yang tinggi. Sebab kalau kamu tengok kat sini, nilai untuk positif charge dia adalah 2. Plus 2 So ni adalah yang paling strongest untuk jadi ion. Nak jadi ion, positif ion, 2 nilai dia. So dia paling strongest lah. Kalau untuk beta particle, okay, negatif 1. So dia kedua tertinggi lah di antara ketiga-tiga ni, intermediate, tengah-tengah. Okay. Ionizing power dia, nak jadi ion negatif dia, nilai power dia adalah kurang sikit daripada alpha. Dan kalau gamma paling weakest lah sebab tak ada charge pun. So tak berlaku ion, ionizing tak berlaku. Ionizing tak berlaku. Ionizing ni apa? Ionizing ni satu benda, elemen tersebut dia jadi sama ada cation ataupun anion. Cation tu apa? Tulis dalam chat. Cation tu apa? Cation. Kamu belajar kan kimia kan? Cation tu apa? Tulis dalam chat. Positif, betul, positif ion. So satu benda tersebut nak jadi positif ion. Contohnya alpha, alpha jadi positif. Sebab itulah dia paling strongest. Cikgu tunjuk nilai tadi lah, nilai dia positif 2. Sebab tu nilai dia paling strongest. Diikuti dengan beta, cation. Cation dia adalah negatif ion. Okay. So nilai dia negatif 1, so intermediate lah. Penetrating power yang paling tinggi adalah gamma, diikuti dengan beta dan juga alpha. Okey, ini cikgu boleh tunjuk gambar sekejap ya. Tidak habis dah. Okey, tengok ini. Adik kamu dah belajar dah berkaitan ini ya. Adik kamu form 4. Okey. Ini yang cikgu tunjuk dalam table tadi, cuma yang ini penetrating power dia. Tadi ionizing power yang paling tinggi adalah yang mana? Tulis dalam chat ionizing. Tolong bezakan antara ionizing dan juga penetrating. Ionizing power yang paling tinggi adalah yang mana? Alpha. Okay, good. Sebab apa cikgu cakap tadi alpha? Sebab nilai alpha berapa? 2. Okay, good. Okay, nak jadi cation ataupun nak jadi positif ion, nilai dia 2. So dia paling tinggi lah. Ionizing power. Tolong beza Itu ionizing power. Dia nak jadi ion. Nak jadi sama ada cation ataupun anion, nilai dia mana yang lebih besar, so alpha lebih besar, tu ionizing power. Sekarang ni penetrating power.
Ni penetrating power. Kuasa penembusan, mana yang paling tinggi, kuasa penembusan yang paling tinggi adalah, kalau kamu tengok kat sini, yang apa dia ni, yang bengkok-bengkok ni adalah gamma, yang titik-titik warna biru ni adalah beta, yang titik-titik warna betul-betul warna merah ini adalah alpha. Okey, yang merah ni adalah alpha. So yang penetrating power yang paling tinggi adalah gamma. Diikuti dengan beta dan last sekali adalah alpha. Alpha adalah penetrating power yang paling rendah sekali. Tapi ionizing power dia adalah yang paling tinggi. Tolong beza ionizing, tolong beza penetrating. Penetrating adalah tembus, kuasa penembusan. Kalau ionizing dia nak jadi ion, sama ada cation ataupun anion. Tu beza dia. Okay. So kalau bahan radioaktif, kalau alpha radiation ni, kita hanya menggunakan paper saja dah boleh dah boleh halang radiation daripada alpha. Paper, alpha. Okey. Kalau aluminium barulah kita boleh halang untuk apa dia ni? Beta. Aluminium beta. Kalau paper, beta dia still boleh tembus. Gamma boleh tembus. Okay. Kalau aluminium, beta dah tak boleh tembus lah. Tapi kalau gamma still boleh tembus. Macam mana cara nak pastikan bahawa aluminium gamma tersebut tidak akan tembus? Kita akan gunakan lead, last kali guna lead. Sebab itulah kalau nak simpan rays bahan radioaktif ni, contohnya bahan gamma ni, selalu kita akan buat apa gamma ni? Kita belajar tentang wave kan. Tulis sikit dekat dalam chat. Gamma ray ni kita guna dalam field apa? Bidang apa? Tulis dalam chat. Saya tak tahu, tak ingat lah. Gamma ray kita gunakan dalam bidang apa? Ataupun aplikasi apa dalam kehidupan seharian kita? Cure untuk kanser, ya betul. Perubatan, betul. Kanser, kamu takkan raise gamma tersebut kepada bahagian kanser, dia akan penetrate, akan hancurkan, destroykan kanser tersebut. Okay, medical. Okay. Itu function untuk raise tu Tapi kalau kamu saja expose kepada gamma ray, sebab tu dia jadi hak Okay, boleh jadi hak sebab exposekan kepada gamma ray yang terlalu sangat. Tu tak bagus lah. Tu gamma ray tu sebenarnya function dah untuk medical sebenarnya. Okay. Tu nak simpan gamma ray ni kat bahagian mana? Dalam bekas lead. Sebab apa? Gamma ray ni tak boleh penetrate dekat lead. Jadi dia tidak boleh tembus kat bahagian lead. Okay. Deflection of electric field ni tadi cikgu tunjuk dah. Kalau gamma dia tidak ada charge, so dia straight saja terus. Kalau alpha dia akan tertarik kepada negatif, kalau beta tertarik kepada positif. Kimo tu gamma ray ke cikgu? Kimo kimo bukan gamma ray. Kimo ni macam mana je? Kimo ni dia bagi ubat kat dalam badan kamu sebenarnya. Kimo dia bukannya kamu expose kepada rays gamma tak. Bagi ubat kepada bahagian dalam badan kamu. Bagi ubat. Cumanya kalau gamma ray dia digunakan untuk kanser ni macam mana? Pembedahan lah. Operation lah. Maksudnya sekarang ni dari segi operation tu, katakanlah gamma ray tu kita akan nampak dekat bahagian dalam apa ni, kidney contohnya. Gamma ray kanser tersebut dalam kidney. So gamma ray akan dipancarkan ke bahagian kanser itu sahaja. Itu function gamma ray. Bukan kimo. Kimo ni ubat. Kamu takkan ubat ke bahagian dalam badan kamu. MRI scan bukan gamma ray. MRI scan dia lebih kurang macam X-ray lah. Tapi bukan X-ray lah. Dia lebih kepada ray apa? Tak pasti. Kalau MRI X-ray lah. MRI ni dia lebih sikit kot daripada X-ray. Tak pasti kalau MRI. Tapi bukan guna gamma Kalau guna gamma mati kamu kalau guna gamma. Gamma ni hanya purpose dia untuk certain benda saja. Kita kenakan pada benda tersebut, benda tu destroy dah habis. Bukannya kita nak scan satu badan ni, bukan guna gamma. Okey, soalan cikgu untuk gambar ni.
Deflection ni, kenapa beta deflect lebih lagi daripada alpha? Tadi dah cikgu terang. Boleh tuan cek? Small masses. Okay, good. Alpha mass dia lebih lagi daripada beta. Beta ada small mass sebab ringan dia betul. So lebih ringan dia akan lebih banyak deflect. Lebih berat dia akan kurang deflect Kita tengok kat sini Okay, deflection untuk magnetic field juga berlaku macam ni Kalau alpha, kalau dia letakkan apa ni kutub north dan juga south, okey, dilalukan radioaktif source dekat bahagian tengah-tengah di antara north dengan south. So alpha akan deflect di bahagian atas, beta akan deflect bahagian bawah, gamma akan straight. Okay. So dua partikel ataupun dua radiation yang akan deflect, satu tidak akan deflect. Sebabkan oleh dua mempunyai charge, satu tidak mempunyai charge. Okay, baik. Itu sahaja untuk kita belajar pada hari ini. Okey, faham? Tak faham tulis dalam chat, faham tulis dalam chat. Tak faham nanti bila PM cikgu benda-benda yang kamu tak faham lah. Tapi yang masuk lambat kat dalam ni nanti apa dia ni? Nanti tengok dalam YouTube lah. Okey, kejap. Okey, sesi perbincangan ya. Cikgu dah buka dah suara Ni dengar suara cikgu Kalau cikgu tanya lagi baru jawab Nak tanya sikit Sekarang ni berapa orang? 42 orang ya Allah. Kalau gabung dua kelas 60 ni. Satu kelas lebih je ni. Cikgu nak tanya sikit. Siapa yang rapat dengan Luqman Zakri? Ada Luqman Zakri tak dalam kelas ni? Dalam kelas Allah. Siapa yang rapat dengan ni? Hello? Siapa? Ni cikgu cakap betul jangan main petik nama siapa ada tu, siapa pula yang rapat. Yang rapat dengan Luqman Zakri ni mana ni? Mana hilang dah? Hello? Cikgu dah unmute, cikgu ni kamu mute balik ke? Tak tahu, tak dapat kontak, phone dia rosak. Oh, okey, Safwan kata phone dia rosak. Okey, waktu PKP ni ni macam ni lah. Kalau kamu nak belajar, terserah kamu lah. Sebab cikgu nak pantau kamu pun, cikgu hanya boleh remind kamu kat dalam WhatsApp je lah. Okey. Remind kamu dalam WhatsApp. Kalau kamu nak belajar, kamu masuk dalam kelas. Tu je. Sebab cikgu tekilan sikit lah. Ada certain student yang kalau tak dapat kontak ni sebab phone dia rosak ke apa ke, tapi dia usaha nak cari cikgu ke, nak cari kawan-kawan dia tanya, okey hari ni kita belajar apa. Tu cikgu boleh terima lagi tau. Tapi kalau dia buat bodoh je, sepanjang PKP ni, masuk kelas sekali je, kuis tak buat, apa tak buat, memang cikgu rasa tekilan kan. Kamu nak SPM dah tahun ni. Tapi cikgu ucapkan terima kasih lah pada siapa yang bagi komitmen ni pelajar-pelajar yang masuk kelas hari ni. Lepas tu yang tak masuk kelas diinform balik cikgu. Okay. Cikgu ucapkan terima kasih lah kamu berikan komitmen dalam kelas ni. Okay. Yang tak faham, yang lambat hantar, lepas tu diinform cikgu. Apa-apa masalah, inform cikgu. Itu sahaja. Cikgu tak adalah tak sangat tak fikir jahat juga kamu ni. Cuma ni yang tak inform, lepas tu buat bodoh je. Sepanjang kelas tak masuk, dah lah tak faham, kelas tak masuk, kuis tak buat, latihan tak buat. Dan cikgu cari pun buat tak tahu je. Okay. So dengarlah peletaran cikgu pagi-pagi ni. Okay, baik, itu sahaja untuk hari ni. So siapa yang masuk lambat tadi tengok dalam YouTube lah, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okay.